Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda semua bersama saya, Aiman Najmuddin bin Jaidi, Ketua Kumpulan Debat Bahasa Melayu A1. Di sini saya akan menerangkan berkenaan tentang tajuk yang kami terima, iaitu Debat Melangkaui Masa. Di dalam video ini, kami akan menceritakan tentang perbezaan cara pendebatan dari zaman Greece sehingga zaman Rasulullah SAW. Jadi, semoga bermanfaat. Nur Azimah akan menerangkan tentang debat pada zaman Greece. Pada zaman Greece, ahli falsafah yang bernama Sokrates telah menggunakan debat sebagai salah satu cara untuk mengetahui dunia dengan mendapatkan maklumat daripada pengikutnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Syifa Amali binti Muhammad Azlan dan saya akan menerangkan tentang debat pada zaman Rom. Pada zaman Rom, Marcus Tullius Cicero ataupun lebih dikenali sebagai Cicero ialah cendekiawan, peguam dan juga negarawan pada abad itu. Cicero juga terkenal dengan kemahirannya dalam percakapan awam serta kemampuannya dalam mempengaruhi rakyat Rom dan menampakkan kelemahan kerajaan pada waktu itu. Oleh itu, tiga pembesar Rom iaitu Octavius, Oedipus dan juga Mark Antony telah menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Cicero. Saya Siti Nurizati akan menerangkan mengenai debat pada abad pertengahan England. Pada abad pertengahan England, parlimen digunakan bagi membantu raja untuk meneruskan hal-hal negara. Selain itu, perkataan parlimen juga merupakan daripada bahasa Perancis yang bermaksud untuk bercakap. Nama kemaan, parlimen digunakan oleh para ahli parlimen bagi berdebat mengenai isu-isu semasa selain daripada untuk meluluskan cukai dan juga mendengar arahan daripada raja tersebut. Sekian. Di Amerika, pada pilihan raya tahun 1960, perdebatan telah digunakan buat pertama kali yang dianggotai oleh dua orang calon iaitu Richard Nixon dan John Kennedy. Kerana prestasi yang sangat baik ditunjukkan oleh John Kennedy, beliau telah memenangi pilihan raya tersebut. Saya Faradila dan saya akan bentangkan tentang debat di Spanyol. Debat Valladolid adalah debat pertama dalam sejarah Eropah dan ia berkenaan tentang hak dan perlakuan pemerintah terhadap orang asli di Spanyol tersebut. Debat ini dilakukan di Colegio de San Gregorio di Bandar Valladolid, Spanyol. Debat di Spanyol ini bersifatkan debat bermoral dan berteologi tentang penaklukan orang Amerika serta justifikasi terhadap penerimaan dan pertukaran agama Katolik yang baharu dan banyak lagi, terutamanya tentang hubungan antara peneroka Eropah serta penduduk asal di New World. Di Jerman, dalam pertemuan Reichstag kali ke-53 sesi ke-13, Setiausaha Tanah Jajahan Jerman iaitu Wilhelmshof telah memulakan perdebatan tentang masalah pencampur rakam dan pernikahan kaum berlainan. Beliau berhujah bahawa masalah ini memberikan kesan buruk terhadap masyarakat Jerman. Seterus berkata, adakah mereka ingin berkeluarga dengan orang gelap? Kita berkulit putih dan kita sentiasa ingin menjadi orang Jerman. Sof telah meluluskan resolusi tentang pengesahan pernikahan dan anak luar nikah, namun undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana tercetusnya Perang Dunia Kedua. Bagi zaman Rasulullah pula, pendekatan yang diambil bukanlah melalui debat kerana mereka lebih mengutamakan proses musyawarah ataupun perbincangan. Namun begitu, debat juga digunakan untuk mengutarakan hujah mereka dalam mendebani masalah. Oleh itu, berbanding zaman lain, zaman Rasulullah merupakan contoh terbaik kerana mereka berbincang secara damai berbanding berhujah mematahkan idea pihak lawan. Antara mesej kemasyarakatan yang kita dapat ialah yang pertama,
Perdebatan melatih diri kita untuk berucap dengan lebih berkesan dalam menarik perhatian orang. Yang kedua, perdebatan melalui sistem berparlimen membantu dalam membuat keputusan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Terakhir, perdebatan merupakan salah satu platform yang terbaik untuk digunakan dalam menyuarakan pendapat dan membincangkan sesuatu perkara. Dalam perbahasan debat bahasa Melayu, kita mestilah bijak dalam memberikan dan juga menyampaikan jawapan dengan baik. Perkara tersebut haruslah syarat dengan kandungan fakta dan juga perangkat. Seterusnya, kita juga hendaklah memperlihatkan kebolehan dalam mengajukan soalan secara matang selain mengetengahkan idea-idea yang bernas. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih berfikiran terbuka dalam menerima maklumat yang mereka terima dan juga lebih berhati-hati dalam mengutarakan pendapat masing-masing. Baiklah, antara implikasi debat terhadap masyarakat tempatan maupun masyarakat dunia adalah debat mampu untuk memperkasakan bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini kerana pertandingan debat bukanlah sahaja diadakan di pentas-pentas tempatan, malah pertandingan debat juga turut diadakan di pentas-pentas dunia. Selain itu, kerajaan kita sendiri iaitu kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan mengadakan pertandingan Piala Perdana Menteri bagi mencungkil bakat generasi muda dalam bidang perdebatan. Selain itu, antara bukti mengapa saya boleh mengatakan bahawa debat bahasa Melayu mampu untuk memperkasakan bahasa Melayu kita ke peringkat lebih tinggi adalah kerana kewujudan kursus bahasa Melayu di universiti di Eropah, antaranya Universiti Victoria Wellington di Amerika Syarikat, Universiti Ohio di Belanda, Universiti Hankook di Korea Selatan dan banyak lagi universiti di dunia. Harapan saya berharap semoga proses pemerkasaan bahasa Melayu menggunakan media seperti debat tidak akan berakhir di sini. Perdebatan bukanlah satu pergaduhan, tetapi perdebatan itu satu jalan penyelesaian. Baiklah, saya akan membuat satu kesimpulan ringkas kepada para penonton bahawasanya saya akan menunjukkan bahawa perdebatan itu adalah satu perkara yang baik dan mulia dan akan mengubah persepsi-persepsi masyarakat yang pada zaman kini yang memikirkan bahawa perdebatan ini adalah satu cara yang amat kasar untuk kita mencari jalan penyelesaian. Oleh itu, kami sekumpulan mengajak kepada masyarakat di luar sana mengubah persepsi kita terhadap perdebatan itu. Bahawasanya perdebatan itu bukanlah untuk pergaduhan tetapi ia untuk cari penyelesaian baik dalam mendapatkan sesuatu keputusan yang positif. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.